Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita di dalam Suara Kedah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar-pendengar, penonton-penonton setia bagi UBDA, Urus Setia Penerangan Darurat Aman. Jadi pada hari ini kita ada tetamu khas, Profesor Haim Ilman, yang merupakan calon bagi Dewan Undangan Negeri Jitra bagi Penyarian Negeri Kedah. Jadi kita sangat bertuah kerana tetamu undangan kita adalah bekas Naib Chancellor AUM. Jadi kita hari ini kita sembang-sembang lah. Selamat datang Prof Him. Saya nak panggil Prof Him ke Dr. Him ke macam mana? Doktor lah. Doktor lah. Kalau untuk untuk masyarakat ataupun penduduk memang mesra dengan doktor. Dia sebenarnya mesra dengan Prof Haim. Prof Him. Tapi cuma dalam dunia akademik ni, dia lepas kita retired tu, the title Prof tu tak boleh bawa. Okay. Tapi doktor kekal. Cuma bila dalam masyarakat ni dah kenal kita lama Prof tu, jadi macam cikgu lah. Dah pencen pun panggil cikgu. Betul. Macam tu lah. Jadi boleh je panggil Prof Haim pun tak ada masalah. Ataupun Dr. Haim pun okey. Sebab apa saya tanya ni, kebetulan di Citra tu pernah ada wakil rakyat di situ, orang panggil Pak Tam. Okey. Kan dulu di Citra kan. Yeah. Kut-kut lah mana nak tahu apa nama Prof Him ada gelaran Pak Ngah ke Pak Long ke nak bagi mesra orang kampung kan. Yeah. Jadi maknanya sebaiknya panggil Dr. Him lah. Dr. Haim. Okey. So doktor, untuk kita mulakan di peringkat permulaan dalam Suara Kedah ni, saya nak minta lah kalau boleh doktor boleh ceritakan kepada pendengar-pendengar kita, penonton kita untuk Suara Kedah ni tentang butiran ringkas sikit tentang Dr. Him ataupun karakter apa-apalah berkenaan latar belakang doktor. Silakan. Terima kasih Saudara Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada UBDA kerana memanggil saya pada petang ini. Sedikit tentang diri saya dilahirkan 50 tahun dahulu oleh seorang ibu yang pada saya hebat. Kenapa saya kata ibu saya hebat? Dia tidak sekolah kerana kemiskinan, tetapi pada saya dia adalah profesor yang paling istimewa dalam hati saya. Dia mengajar arti sebenar kehidupan. So saya ni anak pelawai getah, Encik Anas ya. Anak pelawai getah dan seusia saya 5 tahun saya dah bantu ibu saya melawai getah. Dan ketika saya berumur 15 tahun, saya telah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab menyara keluarga saya. Iaitu pagi saya pergi sekolah dan petang saya pergi melawai getah. Ini adalah kerana ibu saya sakit, tidak lagi mampu untuk bekerja lah melawai getah ni. Kalau orang Kedah panggil motong lah kan. Ya, betul. Jadi saya mengambil alih tanggungjawab tu. Jadi zaman persekolahan saya tidak seindah kawan-kawan lah. Kadang-kadang orang cerita zaman sekolah ni indah kan, banyak memori dan semua. Tapi pada saya zaman persekolahan saya penuh dengan ujian dan cabaran. Seperti yang saya katakan, selepas saya habis darjah 6 tu, saya dapat peluang untuk pergi ke asrama, sekolah asrama penuh. Tapi kerana kemiskinan dan pada tahun itu jugalah, bila dalam Form 1 tu, awal tahun ayah saya meninggal dunia. So, sedikit tentang kehidupan akademik saya, begitulah akhirnya saya tidak ke sekolah asrama penuh walaupun saya bercita-cita sebenarnya. Sebab masa saya sekolah rendah tu, bintang saya quite good, bersinar lah. Saya ketua pelajar, ketua pengawas, all these things. Dan bercita-cita nak sekolah asrama penuh. Dapat surat tawaran, lepas tu ayah jatuh sakit. Dan kalau boleh saya cerita, boleh Boleh silakan. Saya pun suka nak dengar. Saya remembered masa tu ayah saya dah tak sihat sangat lah. So dia kata pada saya satu petang tu, dia kata, "Haim, ayah minta maaf, mungkin saya tak dapat nak sediakan atau buat preparation untuk hantar Haim ke sekolah bersama penuh." Jadi saya pun rasa sangat sedih lah kan, sebab kita berimpian nak pergi. Sebab kenapa kita nak pergi? Sebab kita ni anak orang susah. Bila anak orang susah ni, kita rasa pergi sekolah yang bagus ni satu peluang keemasan. Saya ringkaskan cerita, ayah saya punya sakit tu makin teruk dan pada bulan April tahun 1986 dia menghembuskan nafas yang terakhir. Apa yang berlaku dan yang tidak boleh saya lupakan ialah pada hari terakhir saya bertemu dia itulah, saya peluk dia, saya cium dia dan dia kata, "Haim, andai kata inilah hari terakhir kita bersama, Haim maafkanlah ayah dan ayah doakan Haim berjaya." Saya cakap kat ayah saya, "Ayah jangan cakap macam tu.
besok Aim datang lagi ziarah ayah sebab masa tu dah petang. Bas terakhir nak masuk kampung pukul 6. Jadi saya tetap meyakinkan diri saya bahawa saya masih sihat, boleh sihat. Jadi saya ringkaskan, uh, sebelum saya balik itu, saya peluk ayah saya dan pada ketika itulah dia kata, Ya Allah, dia kata, sekiranya aku tidak dapat lagi bersama dengan anakku, Ya Allah, aku serahkan kembali Haim ke bawah jagaanmu, Ya Allah, dan kau kurniakanlah kejayaan buatnya. Pada masa itu saya rangkul ayah saya dan saya peluk dia kuat-kuat dan saya menangis. Sebab pada detik itu saya dah tahu kemungkinan inilah pertemuan terakhir. Dan pada malam itu, ayah saya meninggal dunia. Jadi selepas itu, saya membesar bersama ibu saya dan bila tingkatan 3 ibu saya jatuh sakit. Dan daripada situ saya mengambil tanggungjawab lah menyara keluarga sehinggalah habis sekolah tingkatan 5. Itulah sedikit tentang diri saya, anak orang susah, anak orang kampung yang banyak cerita duka dari bahagia, tapi hari ini duka itulah yang membahagiakan saya. Kalau pada saya usia muda itu banyak cerita duka dari bahagia, tetapi apabila saya dewasa, cerita duka itulah yang membahagiakan saya kerana saya didewasakan pada usia muda. Dan ini satu pengalaman yang berguna. Jadi apa yang mesej saya kat sini kepada anak-anak di luar sana, kalau hidup kita susah, jangan pernah kita rasa sedih. Dan pernah kita menyesali keadaan itu kerana itulah sebenarnya Allah ingin mempercepatkan kita untuk menjadi orang dewasa dan punya tanggungjawab. Itu dulu. Okey, Dr. Him. Ya. Jadi dengan latar belakang yang kita kata agak daripada latar belakang orang susah. Ya. Dan alhamdulillah akhirnya doktor berjaya mencapai kepada ke tahap menjadi Naib Chancellor di UUM. Ya. Jadi jawatan yang terakhir adalah Naib Chancellor. Jadi sebagai orang kata, kita kata orang akademik lah, kan, orang akademik. Kemudian tiba-tiba kita akan berubah pula ni, kan, berubah menjadi wakil rakyat untuk kita berkhidmat, kan. Itu apa nama doktor kata, tadi doktor kata daripada kalangan orang susah. Jadi mungkin dengan pengalaman latar belakang doktor yang ada ni, adakah disebabkan oleh latar belakang, disebabkan oleh pengalaman yang doktor lalu, mendorong doktor untuk menerima tawaran menjadi calon bagi bagi Perikatan Nasional? Terima kasih, Jana. Soalan yang baik lah. Soalan ni kerap ditanya juga pada saya. Sebab dari satu sudut menjadi profesor, pernah menjadi Naib Chancellor di sebuah universiti awam adalah satu pencapaian tertinggi lah buat seorang ahli akademik. Dan saya boleh consider saya antara yang termuda di negara, Ya, ini betul, yang menjadi betul. Naib Chancellor. Jadi saya percaya of course semuanya aturan Allah dan saya very committed untuk memajukan anak bangsa saya. 23 tahun saya menjadi pensyarah dan saya mendaki karier saya tersebut daripada pensyarah muda menjadi senior lecturer, associate professor sampailah professor, dan daripada jawatan paling bawah tadbiran sehinggalah ke Naib Chancellor. Apa yang saya boleh rumuskan ialah memang jiwa saya adalah jiwa untuk mendidik anak bangsa. Saya memang bersungguh-sungguh dan daripada situ saya merasa puas. Sebab apa, masa saya kecil dahulu, saya sebenarnya nak jadi seorang guru. Ada dalam TikTok saya ceritakan, saya selalu kalau pergi sekolah, saya selalu minta doa kat cikgu saya. Sampai hari ni saya terbawa-bawa. Kalau saya jumpa orang-orang yang lebih dewasa, orang guru-guru, tok-tok guru ke, ataupun siapa-siapa, abang-abang yang lebih senior ke, saya selalu cakap doakan saya. Jadi balik pada cerita guru saya ni, saya selalu cakap, saya habis kelas tu, saya memang tunggu bagi orang terakhir lah keluar kelas saya. Masa saya sekolah rendah lah ni. Saya kata, cikgu doakan saya, suatu nanti saya nak jadi macam cikgu, saya nak jadi guru. Sekolah mana masa tu? Sekolah Kebangsaan Sungai Selisik. Di daerah saya lah, di Hulu Selangor. Masa cikgu saya akan kadang-kadang dia pegang tangan saya, dia usap-usap kepala saya, cikgu doakan, I'm jadi orang berjaya. Kadang-kadang saya bila ni jadi sebab lah cerita ni. Jadi saya selalu macam tu. Dan saya nak jadi guru ni sebab apa? Sebab saya orang susah. Saya lihat figura paling hebat saya, ibu dan ayah saya adalah guru saya. Cerita tentang guru ni ada tak Dr. Him ceritakan dalam TikTok, Dr. Him? Ada. Jadi bila saya masa tu darjah 5, darjah 6 macam tu kan, saya pun tak pernah terfikir saya nak jadi profesor. Saya pun tak tahu perkataan profesor tu. Kan kita budak kampung, we never know apa profesor tu pun.
Jadi saya just nak jadi guru. Sebenarnya saya memang berdoa nak jadi guru. Saya dalam solat-solat saya kata pada Allah, izinkanlah aku ya Allah untuk menjadi seorang guru. Dan hantarkanlah aku ya Allah ke tempat paling jauh di pendalaman. Ya sebenarnya yang sedang TikTok saya kata ya Allah, hantar aku ke kampung yang dilupakan oleh bangsanya, ditinggalkan oleh pemimpinnya dan tidak dipedulikan oleh negaranya. Hantar aku ke sana Allah, akan kudidik anak-anak itu dan aku jadikan mereka orang bijak dan pandai. Itu impian saya. Kenapa saya ada perasaan tu? Sebab saya berada dalam kehidupan yang paling bawah dalam hidup saya dan saya ingin tolong orang lain. Sebab tu, tapi Allah tak makbulkan menjadi guru. Allah jadikan saya pensyarah. Tapi samalah juga guru kan. Jadi saya jadi guru 23 tahun. Saya memang all out. Anak-anak orang Melayu, orang Cina, India, orang Iban, Kadazan, semua siapa juga dalam kelas saya akan berikan sepenuh jiwa dan raga. Dan setiap kali saya bagi kuliah, saya akan bagi nasihat. Memang itu saya. Daripada dulu, saya akan selalu bagi nasihat pada mereka. Saya kata belajarlah sungguh-sungguh. Kalau kalian orang susah, jangan pernah sia-siakan peluang ini. Jadi saya suka cakap macam tu. Dan saya rasa saya dapat, tidak-tidaknya saya dapat sampaikan mesej baik pada mereka. Kan? Kalau mungkin nasihat itu pada ketika itu biasa-biasa saja pada mereka, tapi mungkin selepas 10 tahun dia tinggalkan universiti, mereka mungkin kata, dulu aku ada seorang pensyarah yang pernah menasihatiku. Dan itulah yang kadang-kadang yang dalam hati saya. Jadi saya pun macam tu juga. Kenapa saya rasa selalu merindui guru-guru saya, sebab nasihat-nasihat mereka. Di samping ibu dan ayah saya lah. Jadi saya ringkaskan, saya tak jadi guru, saya jadi pensyarah. Jadi bila saya jadi pensyarah, saya buatlah sebaik mungkin dan daripada situ karier saya bersinar. Saya memang seorang yang dikenali lah oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat orang yang kuat sangat kerja lah. Dan saya dalam sejarah universiti itu yang memacu agenda sajik plan universiti itu adalah saya lah dan tim saya. Pada sebelum tu UM tak ada lagi subject planning. Dan selepas tu lah, of course lah ada bos saya masa tu VC yang lain. Tapi macam pegawai yang bangunkan agenda subject plan tu adalah saya, ketuanya pada masa itu. Jadi saya ringkaskan, sehinggalah saya menjawab jawatan sebagai Naib Chancellor dan dipendekkan. Tak apalah, yang dipendekkan tu saya percaya pada rezeki Allah Ta'ala kan. Saya pun dah move on, bagaimana saya boleh menceburi politik ini, sebenarnya dalam diri saya memang ada satu keinginan yang luas, yang kuat untuk melihat pada dasar. Kalau sebagai seorang Naib Chancellor, saya hanya seorang pelaksana pada dasarnya. Tetapi kalau dalam politik, kita boleh pergi, kalau ada rezeki kita boleh pergi ke tahap yang sepatutnya. Contohnya, dalam konteks negeri kita boleh bangunkan dasar-dasar pendidikan yang bersesuaian. Contohnya di Kedah ini, bagaimana ingin memastikan anak-anak kita di negeri Kedah ini dapat pendidikan terbaik. Doktor, itu tentang rancangan tu nanti kita sembang kemudian kan. Ni baru kita sembang, kita tak panas lagi ni. Tapi doktor mana kita dah pergi ke arah masa depan. Okey, balik-balik tadi ni, doktor juga dulu ni adalah merupakan bekas ahli UMNO. Okey, minta maaf kalau saya sentuh babak UMNO kan. Tapi walaupun kenapa saya suka bila doktor bagi tahu doktor dipendekkan jawatan, dipendekkan tempoh sebagai Naib Chancellor. Pada saya itu sebenarnya satu rahmat juga. Betul. Kalau tak dipendekkan tu doktor masih lagi busy dan doktor bukan ada dengan kita lah dalam Suara Kedah pada petang ni. Jadi saya nak tanya ialah sebagai orang utama ataupun penting di dalam parti UMNO, kalau tak silap sebagai think tank. Okey. Kan? Sebenarnya. Okey, ya boleh. Boleh saya ulas. Saya sebenarnya tidak pernah pun dilantik menjadi think tank. Saya pun hairan berita think tank itu keluar. Dan saya membuat penafian lah sebab pada ketika itu pihak universiti bertanya peranan saya sebagai think tank. Sebenarnya saya tidak pernah menjadi think tank. Jadi maksudnya yang saya nampak pada ketika itu Selangor mencari ikon-ikon. Jadi nama saya ni antara yang disebutlah pada masa itu kan, sebab latar belakang saya semua. Tapi saya sebenarnya adalah memang orang akademik.
ketika mana saya menjadi Naib Chancellor itu, boleh lihat dalam ucapan-ucapan saya dalam TikTok saya sebelum saya menceburi politik, tidak pernah satu pun ucapan saya berbunyi politik. Okey, faham tu. Jadi dengan kata lain, uh, apa yang tersebar ke semasa PRU 15 itu untuk sebagai think tank, menjadi calon dan seumpamanya, dengan kata lain, itu adalah desas-desus dan tidaklah sesuatu yang saya pernah berperanan sebagai think tank itu. Okey. Jadi saya nak tanya, yang sebenarnya saya nak tanya doktor, pandangan doktor tentang bagaimana pandangan doktor mengenai prestasi Menteri Besar kita Datuk Seri Mohamed Sanusi, yang mana kalau tengok latar belakang dia pun daripada kalangan orang susah. Daripada kalangan orang susah inilah yang bagikan kepada dia satu semangat, motivasi untuk dia capai aspirasi dia. Jadi pada doktor, bagaimana doktor juga boleh menjadi sebahagian daripada pasukan Datuk Seri Mohamed Sanusi ni? Terima kasih. Saya sebenarnya apabila melihat kesungguhan Datuk Seri Mohamed Sanusi Makno untuk memajukan negeri Kedah bersama barisan kepimpinan yang ada, saya merasakan ini adalah satu figura hebat yang sedang berusaha untuk memajukan negeri ini. Sebab itulah di UM juga saya menggerakkan agenda dipanggil Mekar, memacu kesejahteraan rakyat. Wow. Masa saya sebagai Naib Chancellor, saya even convert sebuah bas dan buat design apa semua dalam tu everything untuk buat tour ke seluruh pelosok kampung di Kedah. Semasa di UUM. Masih dia, bas tu pun ada di UM. Berapa lama tadi ni dia sebagai misi? Dalam tempoh setahun tu lah. Dalam tempoh setahun tu sebelum saya turun tu, kira hari terakhir saya di UM tu, hari itulah bas tu saya lancarkan. Jadi saya tak sempat pun dah dalam tour tu. Jadi apa yang kita nak buat ialah memang kita nak masuk ke setiap pelosok kampung dan mengangkat semangat anak-anak kita ini untuk belajar bersungguh-sungguh. Jadi banyak perkara yang kita susun di samping akademik. Kita ambil sekolah angkat, ada 16 buah sekolah, kita buat kampung angkat dan semua. Kenapa? Kerana saya nampak UUM boleh main peranan dalam agenda pembangunan negeri Kedah. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya kata adalah satu yang menduka citakan apabila kita sebagai sebuah public university di negeri Kedah yang diberi tanah seluas 1,000 hektar di negeri Kedah dan kita tidak berperanan secara total membantu negeri kita. Negeri ini negeri orang Melayu dan majoriti kita di universiti ini adalah orang Melayu. Jadi mari kita bantu. Jadi sebagai Naib Chancellor, saya menggunakan pendekatan untuk membantu kerajaan negeri untuk membangunkan agenda-agenda berkaitan pembangunan. Termasuklah rakan-rakan saya yang terlibat dalam membangunkan Plan Strategik Kedah Sejahtera 2035 tersebut. Jadi itu menunjukkan bahawa UUM memang committed ke arah membantu negeri Kedah. Cuma saya dalam konteks saya tidak dapat lama lah, iaitu sama setahun saja sebagai Naib Chancellor. Lepas tu saya ditamatkan. Berbalik kepada situasi hari ini, bila saya dah masuk dalam bidang politik ini dan sekiranya Datuk Seri memerlukan saya membantu dalam apa juga kapasiti, pastinya saya bersedia. Sebab saya nampak kita ada banyak potensi untuk memajukan negeri kita, insya-Allah. Bagaimana doktor lihat peluang Perikatan Nasional di Kedah ni? Dari apa dapatan ataupun observation saya dan survey yang saya lakukan bersama rakan-rakan, kita mempunyai peluang yang cerah untuk meneruskan pemerintahan di negeri Kedah ini. Ya. Jadi, namun demikian kita tidak boleh overconfident sebab dalam konteks kita ingin membentuk kerajaan ini, kita perlu menzahirkan kesungguhan. Hari ini rakyat tidak lagi dalam position tidak ada maklumat. Jadi semua orang ada maklumat di hujung jari. Jadi kita harus pastikan bahawa rakyat mendapat maklumat yang tepat dan dari sudut gerak kerja kita juga perlu dizahirkan bahawa kita mempunyai vision yang jelas apakah yang ingin ditawarkan buat rakyat negeri Kedah, dan dalam konteks saya di Dun Jitra kita juga punya agenda-agenda strategik yang membolehkan Jitra menjadi sebuah Dun ataupun penempatan yang benar-benar menjadi kebanggaan kepada warganya, insya-Allah. Tu doktor kata pada pandangan doktor Perikatan Nasional ada peluang cerah. Kalau saya nak detailkan sikit, bolehkah doktor uraikan faktor-faktor apakah yang rakyat nampak bahawa Perikatan Nasional ada peluang yang cerah di Kedah? Pertamanya yang saya nampak adalah kepimpinan Menteri Besar sendiri.
Okey. Yang mana kepimpinan Menteri Besar ini adalah satu uh, gaya kepimpinan yang dinamik, yang menunjukkan kesungguhan. Dia kalau kita boleh relatekan dalam management dipanggil transformational leader. Dia leaders ni ada banyak dan average leaders called transactional leaders. So Datuk Seri Sanusi ada transformation leaders yang punya kesungguhan yang cukup kuat untuk melakukan sesuatu yang kadang-kala idea itu orang biasa rasa keterlaluan, too big. Okay, too big. Tetapi pada saya tiada yang terlalu besar selagi kita berusaha ke arahnya. Jadi apa yang saya nampak kepimpinan beliau dan juga sebelum ini dan 3 tahun beliau mentadbir negeri Kedah, Barisan Exco-nya yang memberi sokongan kepada beliau. Of course ada cabaran-cabaran tertentu dan kita sewajarnya memberikan support sekiranya kita memerintah Kedah lagi dan Datuk Seri Sanusi boleh meneruskan agendanya dengan sokongan ahli Dewan Negeri. Sebab tu kita memerlukan kekuatan yang benar-benar dapat membantu beliau membentuk kerajaan yang kuat. Yang keduanya adalah dari sudut pada saya adalah dari sudut sumber. Kita mempunyai sumber yang banyak, ya, baik dalam aspek pertanian ataupun mineralsnya, kita ada REE dan yang berkaitan. Pertanian itu sendiri kita ada state of agriculture, tourism dan sebagainya. Jadi kita boleh bangunkan sektor-sektor ini dan kita boleh susun strategi-strategi yang bersesuaian bagi membolehkan ianya menjadi sektor yang berimpak tinggi, insya-Allah. Dan yang ketiganya, saya percaya kita sebagai sebuah negeri yang pada dasarnya kita boleh melihat orang Melayu ini dia adalah satu bangsa yang memerlukan kepimpinan. Jadi saya rasa kepimpinan yang ada di peringkat negeri dan juga di peringkat DUN dan sebagainya, kalau kita dapat gembelengkan hala tuju itu dengan jelas, kita boleh menggerakkan seluruh rakyat ini ke arah suatu kualiti pemikiran dan komitmen yang berbeza. Jadi the drive ini perlu dibentuk. Sebagai contoh, kalau boleh saya ambil contoh, apabila Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, banyak jeneral-jeneralnya, tenteranya bunuh diri. Kerana mereka tak dapat terima hakikat mereka telah kalah perang sebab sejarah akan menulis mereka telah tewas perang. Tapi saya ringkaskan cerita, antara syarikat-syarikat Jepun yang bangun untuk mengangkat kembali maruahnya, antaranya adalah Toyota, Honda, Mitsubishi. Saya ambil contoh Toyota lah sebagai contoh. Mereka membina kembali, membangunkan kembali kilang mereka, kereta itu, ya, ketika mana pada masa dia membangunkan semula kilang itu, dia tak dapat nak bayar gaji pekerja dia. Tapi dia kata pada para pekerja bekas pekerja dia, kepada kalian yang sedia dan sudi bersama dengan dia, Mr. Toyoda ni kata, marilah kita bina balik demi maruah bangsa kita. Dan apa dia punya upah kepada pekerja yang bekerja dengan dia, pada kerja hanya semangkuk nasi sehari. Tapi dia orang sanggup ambil tu tawaran tu dan buat dan bina. Akhirnya Toyota hari ini menjadi jenama terkemuka dan orang memandang tinggi Jepun sebagai sebuah negara walaupun kalah perang, menjadi kuasa ekonomi kedua terbesar selepas Amerika pada tahun 80-an 90-an, sebelum China hari ini menjadi yang kedua terbesar. Jadi the moral of the story here ialah kita orang Melayu, orang Kedah, kita bangsa yang lama, bukan bangsa baru. Kita telah lama dan kita boleh bangunkan ekonomi kita provided kita punya pemimpin-pemimpin yang jelas hala tujunya dan punya perancangan dan pelaksanaan yang rapi. Okey, ini saya nak tanya sesuatu yang mungkin agak kontroversi sikitlah. Okey. Jangan takut kan. Suara Kedah kan. Okey. Bukanlah kontroversi tahu mana pun, tapi kontroversi kepada masyarakat luar lah. Terutamanya bagi orang Kedah lah ni dalam keadaan kita menghadapi PRN. Bila kita menghadapi PRN, biasalah akan ada kempen daripada pihak kerajaan negeri, pihak kerajaan, pihak pembangkang, daripada mana-mana pihak dalam politik ni. Dan akan timbul juga serang menyerang. Jadi timbul isu yang paling hangat sekarang ni bila doktor sebut tadi ni REE lah. Saya nak tanya, walaupun REE ni bukanlah dalam bidang kepakaran doktor, tapi mungkin doktor boleh mungkin nak share sikit kan, sebagai kita kata sebahagian daripada ahli politik kan, terutamanya yang akan bertanding dalam pilihan raya. Jadi apakah pandangan doktor mengenai tindakan dia antara kedua-dua pihak, iaitu satu pihak daripada di sebelah pihak Sanusi dan di sebelah satu pihak lagi saya namakan di pihak Saifuddin kan, yang menggunakan isu REE.
Jadi apa pandangan doktor tentang isu RE ni? Saya melihat bahawa isu ini pada dasarnya, kalau kita lihat dari kacamata orang yang ingin melihat sesuatu itu ditangani dengan baik, ia telah selesai. Sebab apa juga yang berkaitan termasuk pendakwaan dan bayaran denda dan seumpamanya telah pun diselesaikan. Cuma inilah kematangan politik yang mana saya mengharapkan suatu hari nanti negara kita ini mempunyai ahli politiknya yang melihat kepada sesuatu perkara itu dalam konteks yang membina. Tetapi hari ini saya melihat politik kita adalah politik serang menyerang dan dalam kes ini dikisahkan sedemikian rupa, diulang, dipanggil dalam pertama kali kita juga dengar semua esko dipanggil termasuk penasihat undang-undang negeri dan seumpamanya. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan pusat terhadap kerajaan negeri ini dalam konteks politik itu ianya memberi satu gambaran yang pada saya merugikan. Mungkin mereka menang sedikit dari sudut political mileage, tetapi dari segi nama baik bangsa, nama baik kepimpinan, ini adalah sesuatu yang merugikan. Pada saya, kita ingin membina negara bangsa. Kita ingin membina sebuah negara yang dinamik dan maju. Dan kita ingin menunjukkan contoh yang baik kepada generasi muda. Yang inilah saya nampak kegagalan pihak kerajaan pusat hari ini dalam konteks menangani isu ini dalam bagaimana sepatutnya. Dan ianya dilakukan secara terburu-buru ketika mana elections hampir tiba. Dan pada kerajaan negeri di bawah Kepimpinan Datuk Seri, of course dia kena membela dirinya. Kalau tidak, tuduhan itu membawa satu imej yang buruk kepada kepimpinan beliau yang selama ini berusaha memastikan integriti, governance-nya dalam keadaan yang terbaik. Jadi apabila satu pihak dalam keadaan bertahan atau mempertahankan diri, pihak yang menyerang ini akan membuatkan satu gambaran yang negatif kepada yang mempertahankan diri. Tapi saya lihat Datuk Seri Menteri Besar kita telah berjaya mengekang apa juga pertuduhan itu dalam konteks jawapan-jawapannya sehinggalah dia pun telah didakwa tapi sebutan kes mahkamah akan disebut pada bulan Oktober. Jadi yang inilah accusation bermotifkan politik inilah yang saya nampak kematangan masih lagi jauh daripada ahli politik kita. Mungkin ada orang kata inilah politik. Pada saya politik yang baik adalah politik yang membina. Politik yang membawa kepada mesej yang baik. Kenapa kita harus memilih jalan-jalan yang penuh dengan ranjau sedangkan kita ingin membangunkan negeri dan negara kita? Dan kita hari ini saya tak nampak budaya itu dibina oleh generasi ataupun pemimpin-pemimpin politik yang sedang mentadbir negara hari ini. Sedangkan baru ini didedahkan ada banyak lagi tempat pelombongan REE ini yang tidak disiasat. Ada 60, satu di SIG dan 59 di tempat lain. Yang tu kan. Jadi maksudnya apakah yang sedang berlaku? Jadi inilah sebenarnya apabila kita melakukan sesuatu tidak dengan niat yang ikhlas. Ya, sekiranya ada kesilapan, kita boleh baiki kesilapan, tapi kalau niat kita bukan itu, jadi mungkin untuk memanipulasi isu dan akhirnya untuk mendapatkan sedikit kemenangan political mileage, ia juga boleh backfire kepada mereka yang menyerang. Pada pandangan doktor, isu REE ini memberikan keuntungan ataupun kerugian kepada sama ada kepada Perikatan Nasional ataupun kepada pihak PHBN. Okey, kepada mereka yang bersifat neutral lah, yang ingin tahu perkara sebenarnya, pada saya ia memberi kelebihan kepada kerajaan, kepada PN. Sebab kita telah menjelaskan segala yang telah kita ambil untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dan ini adalah satu sehinggalah telah didenda kan sebanyak 500,000 dan maksudnya segala proses berkaitan dan pegawai tanah dan galian terlibat telah memberi pandangannya dan mengulas perkara ini, maka telah diambil tindakan yang sewajarnya. Okey, pada saya orang yang tidak non-partisan, dia melihat perkara ini telah ditangani dengan baik. Tetapi kepada mereka yang tidak bersetuju dengan kerajaan PN ataupun ni akan melihat perkara ini sebagai sesuatu yang masih lagi advantage kepada mereka. Dan inilah yang saya katakan tadi, dalam kes ini kematangan politik itulah yang perlu diusahakan oleh pemimpin politik kita. Okey, jadi balik-balik kita
Tadi isu REE, sekarang ni kita pergi kepada isu rakyat pula. Saya nak tanya juga, apakah isu antara isu yang perlu doktor tangani ataupun doktor hadapi yang doktor tengok semasa kempen di Jitra? Okay. Yang pertama, saya pastinya sebab saya daripada pendidikan, saya nampak isu berkaitan pendidikan anak bangsa kita, khususnya orang-orang di Jitra itu, dan of course lah di seluruh Kedah dan negara ada isu. Seperti mana kita lihat berpuluh ribu pelajar kita tidak ambil SPM dan seumpamanya. Dan ini adalah satu perkara menjelaskan kepada kita kepada kegagalannya sistem pendidikan kita. Apabila anak-anak kita tidak lagi minat ke sekolah, ini adalah satu persoalan besar yang kementerian perlu jawab dan perlu perhalusi, dan saya tidak menyalahkan mereka hari ini kerana kita perlu menangani isu ini. Kalau tidak, puluhan ribu anak kita tidak ada rasa pentingnya ambil SPM. Apabila pendidikan dirasakan sebagai tidak relevan lagi, maka anak-anak kita berada di dalam satu situasi yang tidak lagi dalam kerangka pemikiran kita. Mereka telah ada pandangan mereka sendiri, pendirian mereka sendiri tentang apa yang perlu mereka miliki untuk meneruskan kehidupan. Jadi sebagai kementerian yang bertanggungjawab, kita perlu memastikan anak-anak kita ini merasakan bahawa pendidikan itu sangat penting dan mereka mahukan pendidikan itu. Apa yang perlu dilakukan? Revolusi pendidikan itu mungkin perlu dilihat, dilakukan dan membawa kepada minat yang tinggi balik untuk anak-anak kita mengambil atau meneruskan pengajian mereka peringkat tertinggi. Dan kita tahu tak semua orang boleh pergi ke dalam pendidikan ini sampai ke peringkat PhD contohnya, atau ada masters dan degree. Tetapi bagaimana di peringkat usia mana mereka boleh menukarkan track pendidikan mereka daripada pergi ke arah akademik biasa kepada kemahiran ini. Dan apabila mereka memilih kemahiran ini, apakah prasarananya, support sistemnya telah ada dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat perkara ini, kita harus melihat bukan hanya daripada peringkat nasional, kita harus melihat di peringkat kemampuan di negeri. Kita harus melihat ke peringkat kemampuan di daerah-daerah untuk menyokong bagi membolehkan mereka ini berada di dalam landasan itu untuk mendapatkan ilmu yang berkaitan. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau mempersalahkan kementerian, kita hanya menuding jari. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab dan kita semua mahu memastikan pendidikan negara kita ini berada di landasan yang betul, kita perlu bekerjasama dalam perkara ini untuk menangani isu-isu berkaitan dengan pendidikan negara kita dan akhirnya reflection kepada masyarakat, di mana jugalah pemimpin itu memimpin masyarakatnya. Contohnya masyarakat di Jitra. Ya, kita akan lihat berapa ramai pelajar-pelajar di sekolah-sekolah di Jitra ini yang tercicir daripada sistem pendidikan kita. Dan apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk menyelamatkan mereka atau membantu mereka dan seumpamanya. Maknanya fokus doktor di Jitra ni lebih kepada pendidikan. Terutamanya kepada hal persekolahan. Persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi yang mereka boleh. Saya mempunyai impian agar setiap anak-anak kita ini, tak kira bangsa, daripada satu keluarga itu sekurang-kurangnya mesti ada seorang anaknya yang mempunyai kerjaya dalam bidang profesional. Ataupun kalaulah tak ada, dia mempunyai kerjaya dalam bidang kemahiran yang boleh membantu dia menjana pendapatan yang tinggi. Ini vision doktor untuk Jitra saja ataupun untuk keseluruhan negeri Kedah? Kalau diperlukan, kalau MB kata kita perlu melihat seluruh negeri Kedah, kita gerakkan usaha ini kepada seluruh negeri Kedah. Sebab cerita dia, seperti dikatakan, kita adalah negeri kedua termiskin. Ya, betul. So, kalau kita fahami solution sebenar kepada mengeluarkan suatu keluarga dari kemiskinan itu, yang terbaik adalah pendidikan. Dia sedikit lama sebab kita ambil contoh, belajar sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, masuk universiti 4 tahun. So, kalau kita ambil contoh kan, 6, 5, 11 campur 4, lebih kurang 15 tahun. 15 tahun baru seseorang itu dapat ijazah contoh dia. Kemudian dia perlukan lebih kurang dalam 10 tahun untuk bina kerjaya dia. So lebih kurang 25 tahun ke 31 generasi. Tapi kalau dia dapat itu, dia dapat mengeluarkan keluarganya daripada kemiskinan itu dan dia boleh menjadi satu orang kata catalyst kepada transformation keluarganya. Itu yang kita nak usaha. Dan ini tidak hanya fokus kepada orang kita Melayu. Orang Siam ada yang miskin, orang Cina, Ya, orang betul. India. Sebab saya selalu cakap dalam ceramah saya, kemiskinan tidak mengenal bangsa dan agama.
Jadi kita bertanggungjawab, Perikatan Nasional bertanggungjawab untuk memastikan semua mendapat peluang untuk membaiki diri mereka. Okey, Ya, doktor. ya. Uh, saya nak tanya juga, dalam doktor dah kempen, adakah daripada sebelum penamaan calon ataupun selepas pada penamaan calon baru start kempen? Saya sebenarnya selepas penamaan calon barulah saya start berkempen. Namun demikian isu-isu rakyat yang mendasari kita semua ini telah saya ketahui awal lah. Contohnya isu aspek ekonomi. Ada tak? Saya nak tanya kalau doktor ada situasi ataupun pengalaman dalam tempoh 2-3 hari ataupun mungkin pengalaman yang lama Ya, mengenai yang menyentuh tentang bab kemiskinan, bab pendidikan. ya. Ada kita kata situasi sebenar. Ada, saya baru ni pergi, semalam saya pergi ke Malau, perumahan Kedah di Malau. Ya, saya lihat suasana masyarakat kita di perumahan Kedah itu, saya nampak banyak ruang penambahbaikan boleh kita lakukan. Saya mengandaikan begini, realiti mereka hidup dalam keadaan yang cukup sederhana dalam kategori B40. Dan mereka ada anak-anak. Ini penduduk kita ni ada anak-anak mereka. Jadi sekarang ini apakah perancangan yang dilakukan oleh negeri dan negara untuk anak-anak orang miskin? Hari ini tiada perancangan khusus. Hanyalah seperti kalau dia rajin, dia dapat. Kalau dia rajin pergi sekolah, dia pandai. Dia tak pergi sekolah, dia tertinggal. Jadi bila itu tiada dalam kerangka perancangan, maka inilah yang berlaku. Tetapi kalau kita bangunkan program, anak-anak orang miskin ini mesti di dalam radar pemantauan. Dan mereka ini perlu kita ketahui apa sedang mereka lakukan. Adakah mereka dalam bidang pendidikan okey, kita teruskan. Kita nampak dia tak boleh pergi pendidikan, kita segerakan selamatkan dia ke bidang kemahiran. Yang ini tak ada. Yang ini, the missing gap inilah yang membuatkan ramai remaja kita tercicir. Dan akhirnya mereka ini gagal untuk orang kata membantu keluar daripada kemiskinan itu. Jadi dan juga saya pergi memberi motivasi ke sekolah-sekolah. Saya tak nak mention nama sekolah lah ya, berapa sekolah saya pergi. Tapi saya tengok dah banyak kan sekolah doktor pergi. Sekolah Banyak, harian, sekolah asrama penuh, banyak, sekolah sains, betul. MRSM. Banyak saya pergi sekolah. Ada satu sekolah ini yang mana satu hari pelajarnya yang ponteng sekolah 100 orang. Satu Setiap hari? hari. So pelajar tu ada lebih kurang 500. Bayangkan setiap hari 1/5 mesti ponteng. Berapa banyak cikgu boleh pergi rumah dan ajak datang sekolah, kan? Jadi cikgu-cikgu juga mengeluh tentang masalah-masalah ini. Jadi sebab tu saya kata, apakah solution? Ini yang kita perlu lihat. Bagaimana kita kalau ada kemampuan untuk memastikan anak-anak ini tidak tercicir dan terbiar. So kita perlu pendekatan, satu kesedaran ibu bapa yang perlu dibangunkan. Jadi engagement kita dengan ibu bapa, guru dengan ibu bapa dan agensi-agensi kerajaan, dia perlu dibina. Dia tidak perlu diharapkan boleh berlaku dengan sendiri. We need people, orang yang boleh drive the agenda untuk melihat perkara ini. Jadi kita kena, kalau saya boleh, kita kena betulkan balik atau tambah baik. Maksudnya, kita kena memberikan peranan yang lebih besar kepada pegawai-pegawai daerah untuk memastikan aspek pendidikan, kemiskinan, perekonomian di daerah itu dapat dibangunkan dengan kerjasama mungkin ADUN dan semua. Pegawai daerah. Pegawai daerah, ya, pejabat daerah lah. Ya. Kemudian kita kena perkasakan kita punya pengulu-pengulu. Sistem ni, kita dah ada dah pengulu-pengulu kita. Dan kita kena perkasakan peranan ketua-ketua kampung kita. Jadi dengan kata lain, inilah sistem kemasyarakatan kita yang ada. Dan kalau kita dapat mereka ni bersama-sama kita dan mereka pun jelas peranan mereka, dibantu oleh agensi-agensi yang ada, saya yakin dan percaya anak-anak kita berada dalam rasa yang tepat. Sebab kita tahu apa mereka buat, di mana mereka masa itu dan apa mereka akan capai dalam tempoh-tempoh masa kita tetapkan. Saya sebenarnya sebagai pensyarah dan ketika bagi motivasi kepada anak-anak yang cemerlang, saya katakan kepada ibu ayah, ibu bapa ni, saya kata, abang kakak, pastikan anak-anak kita yang boleh belajar ini mesti masuk sekolah asrama penuh. Pastikan, sebab apa di sana, kalau kita orang miskin pun, di sekolah itu dibiayai sepenuhnya, percuma. Dan anak kita mendapat pendidikan, contohnya masuk MRSM, masuk sekolah asrama penuh. Contohnya, kalau anak kita boleh
Jadi jangan kita sia-siakan peluang ini dengan tidak memberi mereka galakan, dorongan dan sebagainya. Jadi yang ini yang boleh kita bangunkan dalam aspek pendidikan. Dengan kata lain, usaha-usaha inilah yang perlu digerakkan bersama dalam konteks masyarakat di negeri kita Kedah. Bayangkan apabila kita semualah, contoh dia, setiap rumah di Kedah ini ada anaknya yang berjawatan bekerja sebagai seorang yang profesional ataupun berjawatan menjawat jawatan dalam bidang-bidang profesional. Dia akan pastinya mampu mengeluarkan keluarga dia daripada kemiskinan. Jadi usaha untuk memberantas kemiskinan ini bukan usaha sehari semalam dua. Dia memerlukan jangka masa dan kita perlu perancangan itu dan dilaksanakan dengan baik. Boleh tak Doktor kongsikan, share kan, kalau ada kisah-kisah pelajar miskin di UUM, macam Ya. mana pihak pengurusan UUM tangani masalah pelajar-pelajar yang miskin? Apabila mereka mendaftarkan diri, kita dah tahu dah rekod pelajar dari segi dari mana mereka datang, pendapatan ibu bapa dan seumpamanya. Dan daripada situ kita dah ada satu maklumat tentang pelajar-pelajar miskin ini. Jadi kita membuat pendekatan yang komprehensif dalam mencari dana. Di samping duit yang kita ada, kita juga engage dengan agensi-agensi yang mana semua agensi ni dia ada CSR fund. Macam saya masa saya naib chancellor dahulu, saya dengan tim pergi jumpa agensi-agensi ni macam bank, kan? Saya tahu bank ada CSR fund, kan? So saya cerita, saya present kepada CEO bank, saya kata di universiti saya ada 70% pelajar miskin. Dan katakanlah student dalam kampus saya 20,000, kalau 70% 14,000. 14,000 pelajar miskin. Ada yang real poor, di bawah lagi dahsyat lah. Jadi saya kata, since saya ada bank, universiti ada deposit duit dalam bank, kita macam gaji masuk bank tu kan, all these things you benefited from our punya ni. As a client, saya kata please consider universiti kita untuk menjadi untuk yang you salurkan dana-dana CSR, dan mereka buy the idea. Dan sebagai contohlah, baru ni sebelum selepas saya turun tu, usaha-usaha kita tu mendapat dana sekitar 400,000, banyak jumlahnya, 700,000 dan semua. Jadi dana-dana inilah yang kita gunakan untuk bantu pelajar-pelajar miskin kita. Jadi dalam kes ini, okey, apa yang kita nak buat? Sekiranya di Kedah, kita dah tahu dah berapa ramai pelajar miskin. What is the biggest problem? Apa masalah terbesar? Masalah terbesar adalah kerana mereka tidak mahu belajar, contoh dia. Jadi apa punca tak ada belajar? Kerana di rumah tak ada persekitaran yang baik. Kalau di rumah tak ada persekitaran baik, apa option yang kita ada? Kita mungkin banyak kena bina asrama-asrama. So kalau kita nak bina asrama-asrama ini di peringkat sekolah rendah contohnya atau di sekolah menengah, kalau itulah harganya, itulah yang perlu dibuat, itu perlu diusahakan. Mungkin kita tak dapatlah bina asrama yang mewah dan cantik, tapi kita sebenarnya nak selamatkan anak-anak ini daripada tercicir ketika mana mereka di alam persekolahan. Jadi kita boleh engage, state government boleh engage dengan all the agencies untuk melihat, mencari dana-dana ini dan kita bangunkan penempatan pelajar ini yang membolehkan mereka tinggal di asrama. Okey, Doktor. Ya. Doktor, saya nak tanya, selain daripada pendidikan kemiskinan, apa potensi Jitra Okey. yang Doktor lihat untuk diidentitikan? Kalau tak silap saya, Datuk Seri MB ataupun Datuk Seri Muhammad Semsi ada diidentitikan Jitra ni sebagai daerah pendidikan, daerah ilmu. Ya. Jadi apa yang potensi Betul. yang selain mungkin daripada selain daripada ilmu ataupun Okay. Thank you. Tadi kita dah cakap pasal pendidikan, so berkait dengan sebagai bandar ilmu yang kita akan insya-Allah kalau PN diberi kesempatan untuk menjadi wakil, saya kalau saya menang dalam election ini, saya akan bekerjasama dengan semua institusi yang ada di daerah Kubang Pasu untuk kita memastikan limpahan rahmat ataupun manfaat yang kita boleh dapat daripada institusi ini. Contoh, kita ada UUM, walaupun dalam DUN berkaitan, tapi kita dalam daerah yang sama. Kita ada IBDA, kita ada Polymas, kita ada contohnya sekolah berasrama penuh, kan? sekolah asrama penuh pun ada 3. Jadi bagaimana sekolah-sekolah ini, institusi-institusi ini boleh membantu sekolah-sekolah harian itu naik bersama.
Yang ini perlu coordination, perlu dirancang dan perlu dikoordinasikan. Pastinya di sekolah-sekolah berasrama penuh ini ada guru-guru pakar yang bagus, ya. Jadi kita bagaimana nak menggembeling usaha agar kepakaran mereka itu tidak hanya tertumpu pada sekolahnya sahaja. Contohnya sekolah sains Kubang Pasu, ada guru pakar kimia contohnya, pakar dalam bidang fizik contohnya, mathematics, yang pelajarnya mungkin satu intake lebih kurang 200 orang, ya, sedangkan kepakarannya itu boleh disalurkan kepada sekolah-sekolah lain. Apa kaedahnya? Yang itu yang kita akan bangunkan. Yang keduanya, kita ingin menjadikan dalam konteks ini, saya berusaha dengan saya harap masyarakat akan bersama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau penduduk Jitra ini. Dalam aspek sumber ekonomi tempatan itu, baik dari segi pertaniannya, pelancongannya, dan juga dari sudut perniagaannya, kita harus kembangkan dia dan kita harus jadikan Jitra ini satu bandar yang orang nak datang kerana keunikan-keunikannya. Kalau dalam konteks pertanian itu, kita nak tingkatkan pendapatan, hasilnya, yieldnya. Kalau kita tanam padi, kita nak usahakan bagaimana hasil itu boleh ditingkatkan. Apakah yang menghalang peningkatan pendapatan dari segi produktiviti? Adakah kerana sistem peparitannya ataupun infrastrukturnya? Jadi kita akan lihat perkara ini dan bangunan. Kalau getah, apa isunya dan apa juga tawaran. Tapi di samping itu, kita juga akan berusaha untuk melihat bagaimana perkara-perkara yang mencengkam ekonomi kita. Contohnya kartel-kartel yang mengawal harga ini. Ini perlu kita lihat dan perlu ditangani dengan segera dan tegas bagi membolehkan perkara-perkara penindasan ini dapat dipecahkan, dapat dihentikan. Sebab kita ambil contoh, hari ini penoreh getah, harga getah yang masih lagi murah, sedangkan semua produk berasaskan getah mahal, meningkat harga. Di manakah isunya? Apakah puncanya perkara ini kita tidak dapat tangani dengan baik? Of course, perkara ini tidak dapat diselesaikan di peringkat state. Dia berkaitan dengan federal. Jadi saya percaya state boleh bekerjasama dengan federal. Saya percaya ada pegawai-pegawai kita di kementerian di sana yang punya jiwa dan rasa juga untuk membantu para petani, penoreh dan seumpamanya. Jadi kita akan lihat dan sit down bersama untuk mengupas isu ini dan mendatangkan solusi terbaik. Sama juga dengan kes padi, katalah harganya begitulah, ya. Dan kita lihat betapa kuatnya ibu dan ayah kita bekerja membanting tulang di sawah, tetapi pendapatannya hampir serupa. Apakah yang menyebabkan sedemikian rupa? Adakah dari segi ada mismanagement timbangnya dan sebagainya? Jadi semua perkara ini akan dilihat dan ditangani. Yang ketiganya dari segi aspek industri. Kita ingin menjadikan Jitra ini satu kawasan perindustrian. Kalau tidak heavy, kita ringan tetapi yang dynamic. Jadi saya akan usahakan untuk engage dengan semua para investors, industri kecil dan sederhana ini untuk melihat apakah keperluan-keperluan mereka yang boleh kita datangkan bagi membolehkan mereka ini berkembang. Jadi ceritanya apabila perniagaan mereka berkembang, maka dia akan mencipta peluang pekerjaan. Bila dia mencipta peluang pekerjaan, dia akan menghidupkan economic activities. Jadi ini akan pertama mewujudkan pembangunan masyarakat setempat dan juga dia akan membuatkan ekonomi kita itu berkembang dan meningkat. Yang keempatnya ialah dari sudut pelancongan. Kita mungkin kadang-kala masyarakat kita ni, kadang-kadang kita tinggal di kampung, belakang rumah kita ada air terjun. Belakang rumah kita ada tempat berkelah, tapi kita punya mindset is a mindset kata just suasana kelah di kampung. Jadi kita perlu brandingkan penjenamaan semula tempat-tempat perkelahan kita ini, bukit kita ke atau apa semua, dan kita perlu jadikan dia satu package atau produk pelancongan. Kita bayangkan begini, kita berjuta pelancong pergi ke Kedah, pergi ke Pulau Langkawi. Tetapi malangnya mereka tidak datang ke Alustar, tidak datang ke Jitra. Jadi apakah yang boleh kita bangunkan untuk menarik mereka? Kalau datang ke Langkawi, mesti datang ke mainland kita. Ada berjuta orang kita daripada selatan pergi ke Thailand. Mereka hanya isi minyak sahaja mungkin di sepanjang jalan tu. Sepatutnya jadi transit lah. Ya, jadi transit pelancongan. Mereka mesti bermalam di Jitra. Contohnya kan di Bukit Kayu Hitam. Ya, di Alustar. Jadi apa yang nak buatkan mereka transit? Yang ini yang kena dibangunkan. Mungkin kita perlu buat food street yang hebat,
yang happening. Sepatutnya peluang macam ni lama dah. Macam Ah, di Jitra tu sebab apa? Dia adalah laluan utama laluan ke utama ke kan. Thailand. Jadi mungkin jadi tempat makanan yang sangat happening. Ya, ada something. So kita kena bangunkan benda ni. Dan kita ada ramai macam-macam restoran yang bagus-bagus. Jadi mungkin kita relocated them ataupun wujudkan dia orang buka satu kawasan food street yang begini, tempat yang diorang sedang berniaga tu tak apa, keep going, tapi kita banner yang baru. Jadi orang datang sudah jadi food heaven. Jadi orang luar akan datang dekat situ. Jadi kita boleh buat dekat situ tempat-tempat yang menarik dan aktiviti. Okey doktor. Ya. Nak pendekkan lah kan. Okey. Saya rasa saya nak bagi doktor mungkin seminit dua Okey. saja mungkin doktor nak terangkan sebagai Perikatan Nasional, sebagai calon di Dun Jitra, nak bagi tahu sesuatu kepada Okey. pendengar-pendengar yang Okey. terakhir. Terima kasih Cik Anas. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon kepada warga Jitra yang mengundi di DUN 06 Jitra memberi saya kesempatan. Secara jujurnya saya adalah seperti yang saya katakan, saya anak kampung, anak petani. Saya memahami kepayahan dan kesusahan hidup itu, dan di dalam hati saya dekat dengan masyarakat kampung dan desa yang saya akan usahakan sedaya mungkin untuk membantu mereka. Dan di samping itu juga ingin saya katakan, saya pernah menjadi Naib Chancellor, mentadbir sebuah universiti dengan berbagai jabatan, satu jabatan yang besar dengan bajet lebih 300 juta. Dan saya percaya di universiti ini memang ramai cerdik pandai, dan pengalaman saya bekerjasama dengan rakan-rakan dari universiti ini boleh saya gunakan pula untuk membangunkan ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatan. Jadi saya menawarkan diri saya untuk warga Jitra, pertama membantu masyarakat yang kurang berkemampuan, dari latar belakang saya orang susah, dan yang keduanya dari latar belakang pendidikan saya boleh menawarkan golongan pertengahan dan atasan dan semua masyarakat keseluruhannya membina sebuah bandar atau penempatan kampung yang sejahtera. So dengan kata lain, saya berusaha untuk menjadikan Jitra sebuah bandar yang sejahtera, insya-Allah, smart city insya-Allah. Terima kasih Dr. Terima Rahim. kasih. Jadi saya rasa hasil sejam perbincangan kita, sembang-sembang kita kan Suara Kedah ni. Tapi sembang-sembang pun mungkin as a academician kan, as a bekas UC, nampak agak padat juga kan perbincangan kita tu kan. Dan saya pun terteling kat kepala kan, berat kan. Tapi apa pun pada saya rakyat Jitra bertuahlah mendapat calon Dr. Him, walaupun kita tak tahu menang atau tak menang, itu kita serahkan kepada rakyat Jitra lah untuk menentukan. Jadi saya ucapkan selamat berjaya, dan untuk itu daripada pihak Suara Kedah saya mengucapkan terima kasih kepada penonton, pendengar, dan teruskan lagi bersama dengan kami untuk siri yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.